Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we meet again. So today's 18th of May 2022 for our class ICT 450. Okay, group CS 241 to be, and this is our lecture slot. Okay, let's continue with these topics, right? Chapter number 5 and normalizations of database tables and database system design, implementations, and also management using Rob and also Cornell. Okay, so we continue from the previous class. We will start from page or slide number 30, right? So improving the design. Alright, so for normalizations, okay, I repeat again. For normalization is actually the simple word is we breaking up the table from the big table, from one table, we breaking up the table, okay, into several tables. Okay, maknanya kita akan pecahkan table. Itu bahasa mudahnya lah. But then all the terms and so on dah cover from slide number 1 until slide number 29 before this part 1. Okay, so for improving the design, okay, how to improve the design? Number 1, right, table structure are cleaned up to eliminate the troublesome initial, partial, and also transitive dependencies. Okay, so we must make sure, okay, kita kena make sure kita eliminate all these initial, partial, and also transitive dependency. Okay, so kena ingat balik what is partial, what is transitive. Okay, which one is from from first normal form to second normal form, and which one is from second to third normal form. Okay, so senang nak ingat, partial is from 1, okay, 1NF to 2NF. Okay, this one partial ni kepada 2NF. Okay, so kalau kita tengok transitive is from second NF to third NF. Okay, kena ingat yang tu dulu. Alright, so nanti for all the rules and so on dah cover dah sebelum ni. So nanti double check again from slide number 1 until slide number 29. Okay, so kena ingat this is the most important keywords for normalization, partial and also transitive dependency. So meaning that kalau kita nak improve the design tu, kita kena make sure, okay, tak berlaku lagi dah transitive ataupun partial. Okay, partial saya ulang sekali lagi. For the partial is non-key attribute dependence on key attribute. Maksud dia attribute yang bukan kunci ni dia bergantung kepada attribute kunci. So for example, student name, student address, student telephone number dependence on student ID. That one is partial. Okay, if let's say transitive, ingat non-key attribute dependence on another non-key attribute. Maksudnya kunci biasa, attribute biasa bergantung kepada another attribute biasa. That one is transitive. So kalau kata ada berlaku lagi, maknanya kita kena clean up balik. Maknanya kita kena settlekan problem ni. Okay, number 2. Okay, normalizations cannot by itself be relied on to make a good design. Okay, pun saya dah sebut banyak kali before this. Maksud dia kita tidak akan dapat sekali buat terus dia akan jadi good ataupun dia akan jadi bagus. So by itself dia tak akan jadi macam tu. So maybe kita kena ada a series of kita akan ulang balik repetition untuk buat normalization ni, tengok this one is okay or not, this one is okay or not, how nanti kita akan kena relatekan dengan ERD, entity relationships, diagrams and so on. Okay, so maybe kita akan ada beberapa cycle baru kita akan dapat something yang can be considered as a good design. But macam like I mentioned earlier, there is no 100% yang boleh kata okay saya nak macam ni je. Maybe kita from time to time kita akan ubah, because this is depends on business process or business rule. So sometimes business process, business rule berubah. Business process, business rule berubah. Jadi bila dia berubah, maksud dia normalization, ERD pun maybe dia akan berubah. Okay, number 3. It is value because it use will helps to eliminate data redundancies. Okay, so tujuan dia apa? Satu keyword juga dalam slide number 1 until 29 tu ada satu keyword. Kenapa kita kena buat normalization ni? Untuk kita
eliminate ataupun saya sebut before this, biasanya saya suka guna, kita cuba eliminate. Kalau boleh eliminate, kita eliminate. Kalau tak boleh, kita reduce. Kita maximize, kita minimizekan the redundancies tu. Kita cuba sebaik mungkin untuk, kalau boleh eliminate, kita buang, kita hapuskan. Okay, so that is how to improve the design. Okay, next, improving the design, the following changes were made. Okay, kalau katakanlah number one, dia kata apa, PK assignment. Kadang-kadang dia boleh berubah. Okay, primary key assignment ni boleh berubah. Macam saya sebut, kalau kata kita ada student, table nama student, which one we prefer. Okay, sometimes kita kata the most ideal primary key yang kita boleh assign adalah student ID, for example. Tapi possible tak kalau kita nak guna student names? Student names pula, student IC? Possible or not? Possible or not? Yes or no? Okay, kena communicate saya ni. Yes or no? Yes. Yes. Yes kan? Jadi Possible. okay, good. Thank you. Okay, so maybe first thing kita nak assign itu, kita gunakan student ID, tapi maybe later bila ada the changes dan sebagainya, kita akan assign student IC contohnya. Still primary key juga. So yang ini yang biasanya mungkin boleh berlaku. Okay, dan ada banyak lagi contoh lah yang you boleh check. Jadi perkara-perkara macam ni kita akan sentiasa follow. So that's why saya kata dia akan depends on business process. Business process berubah, attribute kita berubah, design kita berubah, primary key kita mungkin boleh berubah, and so on. Okay, number 2. Okay, naming convention. Okay, ni pun saya dah sebut before this. Naming convention, the way how we give a names for the tables, relationships, and so on. Okay, saya rasa saya ada mention dekat sini. Macam mana kalau if let's say kita bagi nama student saja, kan itu kita dah buat data dictionary kan. Kalau kita mention student, okay, student tu apa? Kan student university ke, student for schools ke, student for secondary pra school ke, ataupun tadika dan sebagainya. So we need to give a naming convention, a proper naming convention. So kalau kata kita nak guna student, kita guna student. Kalau kita nak guna pelajar, kita guna pelajar. Kalau macam sekolah tadika, kita nak panggil apa? Biasanya kalau sekolah tadika, kalau pelajar-pelajar tu kita panggil apa? Nama dia. Siapa boleh jawab? Normally, kalau sekolah tadika, kita panggil pelajar ke? Siapa boleh jawab? Okay, biasanya kita panggil apa? Ayo. Preschool je. Preschool, sekolah tadika. Biasa kita panggil apa? Yang student-student ataupun budak-budak sekolah tadika ni, kita panggil apa? Adakah kita sebut dia student juga? Tak. Tak kan? Nanti kita panggil apa? Tapi dia pelajar lah. Okay, ada terms tak untuk pelajar ataupun untuk budak-budak sekolah ni? Untuk budak-budak preschool ni? Rasa-rasa? Nampak confuse kan? So dekat sini memerlukan satu naming convention yang sesuai. Okay. Nak bagi apa ni rasa-rasa? Kalau pelajar sekolah, boleh tak kita sebut student? Kita put as a student. Yes or no? Student sekolah. Boleh. Boleh kan? Nampak macam okey lah, tak ada janggal sangat. Okay, student university, kita sebut as a student. Kita create satu table, kita bagi nama student. Yes or no? Okey ke tak okey? Okey. Okey kan? Biasa Ayub je tukang jawab ni. Tapi kalau student tadika tu nak sebut apa? Tu contoh je lah. Nanti awak fikirlah sendiri. Kalau kata perlu buat sistem untuk sekolah tadika ke dan sebagainya kan, nak letak apa? Nak letak budak-budak ni, budak-budak pelajar sekolah, apa tu, yang anak-anak kita ataupun adik-adik you all ni yang sekolah tadika ni, nak letak apa ni? Kan? Kita nak sebut dia sebagai apa? Table tu sebagai apa? Budak-budak sekolah ni. Adakah kita nak sebut dia student? Kalau student nanti takut orang lain imagine student tu student apa. So that's why saya kata kalau you all nak put as a student pun possible, tapi make sure dekat dalam data dictionary tu nanti you all make it proper. Bagi dia punya description. Okay, this is a student for a preschools ABC XYZ contohnya. Jadi kita nampak yang ni untuk prasekolah ataupun tadika dan sebagainya. Alright. So maksudnya maybe perkara ni boleh berubah. Okay, number 2, attribute atomicity. Okay, so attribute ni pun boleh berubah.
So nama student apa tu, kalau kita letak student, student name, student IC, student ID, tiba-tiba student last name, kemudian student first name. Kalau macam apa tu Europe, US, dia suka pakai last name, first name. Kita dekat Malaysia ni pakai name sahaja, tak ada nak pecah-pecah kan, and so on. Okay, and then maybe kita boleh adding a attribute. Kita nak tambah lagi attribute. Okay, kita dah ada contohnya dalam table student, kita dah ada student name, student ID, student IC, student telephone number, tiba-tiba nak tambah student email, for example. So benda ni akan berubah. Bila dia berubah, of course design dia akan effect dia design. Kalau tak banyak pun sikit dia akan effect. Okay, adding relationships. Kadang-kadang kita kena tambah relationships. Kita kena tambah relationships. Contoh student sebelum ni dia akan ada relationship dengan lecturer. Contoh. Kemudian dia ada relationship dengan dia punya penasihat akademik, PA. And then after that, tiba-tiba COVID, dia ada pula mak angkat, ibu angkat contohnya student ni. For example lah. For example. Jadi kita kena tambah pula relationships. Student dengan parent angkat dan sebagainya kan, ataupun parent. So maksudnya mungkin dia duduk dekat luar dan sebagainya, tak boleh nak balik dan sebagainya, kita bagi dia contoh, ni contoh je. Jadi kita kena add another relationships for that student. So at the same time nanti dia akan improve the design. Okay, refining the PKs. Kita tadinya macam tadi, refine balik nama PK dan sebagainya. Kemudian maintaining historical accuracy. Kita kena pastikan kita maintain data-data yang dah lepas tu, history. Jangan nanti data yang dah lepas pun kita ubah. Dia jadi masalah nanti sebab kita nak retrieve balik data ni. Kita jangan suka-suka hati pergi ubah data yang kita dah masukkan. Contoh, that's why kalau macam student address kan, jadi kadang-kadang kita akan ada student address dia pindah-pindah rendah. Okay, student address ni, yang ini yang biasanya akan berlaku bila student ni pindah, dia akan update. So kita nak simpan tak data lama. Contohnya sebelum ni dia bila dia register dia duduk Seremban. Okay, masuk semester ketiga, parent dia pindah, dia pun pindah pergi Melaka. Contoh. Okay, dan dia akan update alamat dia. Kita nak apa tu, nak delete tak data dia yang duduk Seremban dulu tu. Contoh. So benda-benda ni polisi. Kalau kata nak delete, kita boleh delete, tak ada masalah. Tapi kalau kata kita nak remain, kita kena kekalkan lah, kita kena maintain dah history accuracy tu. Kena jaga benda-benda macam ni. Sebab kadang-kadang bila kita nak keep track balik benda-benda ni, history ni penting. Okay, history ni penting. Sebelum ni dia duduk mana, kemudian dia pindah dengan siapa, and so on. Jadi kita boleh nampak all the history dalam data ni. Okay, and using derived attribute. Ni macam saya kata, using derived attribute. Macam kita gunakan derived attribute ni apa? IC lah gitu. Okay, kita ada IC, kita boleh derive into another four attribute yang kita dah sebut lah itu. Place of birth, lagi apa? Age, umur. Lagi kita boleh dapat gender. Okay, dan satu lagi kita boleh dapat apa lagi? Date of birth, DOB. Date of birth, kita boleh dapat 4 perkara. Jadi kalau benda ni berubah, mungkin dia boleh berubah lagi. Okay, next. The complete database. Okay, so before this kita dah tengok, kita dah pecahkan kepada project number. Jadi saya tak perlu tengok pada slide nanti you tengok balik part 1 nanti. Okay, kita ada project number. Okay, kemudian kita ada job code dan sebagainya. Jadi kita kena completekan table tu. Maksudnya kita kena masukkan all the data tu inside the table. Okay, ini pun nanti part of your project nanti. Bila kita you all dah buat ERD, dah buat normalization, and next process, you all kena completekan the database. Maksudnya kena masukkan all this data ni. So tak kisahlah kalau data tu ada tiga lah. Contoh, for example, kalau you all dah buat projek ni, mungkin you all ada satu table, nama dia table employee, table pekerja. Contoh, for example. So dalam case you all tu, employee dia ada 2 orang aja. Contoh. Jadi 2 orang je lah. 2 sajalah data yang ada dalam table tu. Tak perlu nak tambah. Because this is the real situation. Memang dah dalam situasi dia ada 2 je pekerja. Contoh. So maksudnya you akan nampak dalam table tu 2 saja. Tak perlu nak tambah. Jadi 10 ke, jadi 20 ke dan sebagainya. So kita follow the business rule tu. So kalau ada ramai, kita masukkan ramai. Kalau ada banyak, kita masukkan banyak. Dan yang mana ada repetition, biasanya kita akan masukkan dalam bridge. Dalam bridge. Alright. This is another example for the completed database. Okay, kita ada assign number, assign date, project name, employee name, assignment hour, assignment change hours, and also assignment charge. Okay, so once kita dah dapat all the information, kita masukkan dekat dalam ni.
So tak kisahlah kalau dah macam saya sebut tadi, yang biasanya table yang 100% nouns ataupun kata nama, contoh employee, student, lecturer, biasanya kalau kata data dia ada 10, 10 lah. Kalau kata dia tambah pun mungkin jarang-jarang berlaku. Contoh lecturer, untuk table lecturer tu katakanlah dalam satu fakulti tu dia ada 10 orang lecturer. Jadi mungkin penambahan tu boleh berlaku tapi dia tidaklah hari-hari bertambah, kan? Kejap hari ni besok ada masuk lecturer baru, besok masuk lagi lecturer baru. Dia takkan berlaku macam tu. Mungkin ada penambahan tapi mungkin 2 bulan lagi ke, setahun lagi ke, daripada 10 baru jadi 11. Kemudian daripada 11 tadi tu seorang berhenti jadi 10 balik. Jadi dia bukan benda yang frequent. Okey. Jadi kita nampak. Tapi kalau macam bridge ataupun composite entity ataupun associative entity, biasanya dekat situ dia akan bertambah sebab dia akan melibatkan date. Okay, bila dia melibatkan date, kalau kekerapan dia berlaku, data dia akan berlaku. Data dia akan bertambah dengan pantas lah. So katakanlah satu customer tu dia beli, hari-hari dia datang kedai beli. Dan kita pun jenis suka simpan data. So bila kita simpan, nanti bila dekat dalam table buy tu ataupun table sale dan sebagainya, kita akan nampak data dia sentiasa bertambah. CA tadi ni hari ni beli, besok datang beli lagi, lusa dia datang beli lagi and so on. Okay. So kita akan completekan all this data for the database. Alright, limitation on the system. Okay, assign key. Alright, dia kata apa? A system assign primary key may not prevent confusing entries. Okay, kita kena pastikan primary key tu kita jangan confusekan nanti sebab okay, nanti kita akan tengoklah bila kita buat nanti Microsoft Excel nanti saya akan tunjuk balik. So bila kita assign satu-satu primary key, biasanya primary key nombor dia unik. Bila you all gunakan di tempat yang salah, nanti you all tak boleh nak masukkan entries ataupun you all tak boleh nak add new data. Nanti saya tunjuk bila kita dah masuk dalam Microsoft Access nanti. Okay. Bila kita, so that's why properly kita kena assign betul-betul primary key ni. Di mana kita nak assign, macam mana kita nak assign. Sebab primary key ni is a unique. Once you dah masuk benda yang unik, bila you all nak repeat balik, dia tak akan boleh, dia tak akan benarkan. Okay. Number 2, data entries in table 5.2 are inappropriate because they duplicate existing record. Okay, table 5.2 ni yang dekat atas, yang awal-awal kita tengok tu. Okay, yang mana ada banyak data duplication. Itu saya dah cerita lah before this, duplication, redundancies and so on. Okay, yet there has been no violation of either entity integrity or referential integrity. Okay, ni pun dah sebut sebelum ni. Apa maksud referential integrity, entity integrity. So, boleh check balik nanti dekat the previous chapter. Okay, referential integrity maksud dia apabila kita nak rujuk satu-satu data tersebut mestilah, kalau dalam kes macam ni, integrity ni saya dah sebut itu mesti seolah-olah dia mesti tepat, dia mesti betul. Dia kita tak boleh rujuk data yang tak ada, kita mesti rujuk data yang ada dalam table tersebut. Ni pun saya dah cerita dulu, referential integrity. Nanti kalau jumpa perkataan ni double check balik dalam notes before this. Okay, duplicates entries in the job table. This is an example. Job code dia berbeza, tetapi job description dia sama. Jadi bila job description dia sama, charge per hour dia pun sama. Jadi dekat sini nampak macam ada double entries, duplicate entries. 511. Tapi kalau kita ikut job memang unik. Job code tapi programmer ni, description ni. Okay, so kita dah boleh tulis 2 kali. Jadi mungkin kita boleh pecahkan table ni. Okay, jadi apa yang kita perlu buat, mungkin kita boleh buat normalization. Kita boleh normalizekan table ni. Okay, pun dah cerita before this macam mana nak pecah-pecah tu lah, first, second, third tu. Okay, normalization and database design. Okay, number 1, normalization should be part of design process. Okay, dah sebut banyak kali. Normalization should be part of design process. Maksud dia kita jangan tinggalkan normalization ni. Okay, normalization dia jalan serentak dengan ERD. Okay, number 2, make sure that the proposed entities meet required normal form. Okay, biasanya dia sebut ni propose lah, maknanya kita yang akan tentukan. Okay, kita boleh tentukan entity tu nak nama apa, macam mana, data dictionary macam mana. Tapi dia mesti meet normal form. First, second, third dan sebagainya. Before table structured are created. Jadi kita kena buatlah macam ni dulu ni. Kita kena buat macam ni dulu. Sebelum kita masukkan table data ni, kita kena pastikan betul tak betul ni. Okay, normalization ni. Number 3, many real world database have been improperly designed or burdened with anomalies. Anomalized.
Okay, if improperly modified during course of time. Okay, ingat balik apa maksud anomaly ataupun anomalize? Ada 3 perkataan yang you kena ingat. Insertions, deletion, delete and also update. Insert, delete, update. Ingat bila sebut anomaly ataupun anomalize, 3 perkara. Insert, delete, update. Ni pun dah banyak kali saya ulang ni. So kalau saya tanya next time, pastikan boleh jawab. So apa maksud dia kat sini? If improperly modified, sekiranya kita terpaksa modified from time to time. Maksud dia kadang-kadang kita kena ubah, kita kena tambah, kita kena update kan. So that's why kata kita kena create baru, kita kena update data-data yang ada macam saya sebut tadi, address kan. Kalau dia dah pindah, kita kena update. So bila kita update, nanti berlaku tak perubahan dekat data tu? Of course akan berlaku. Tapi kalau kita tak design betul-betul, macam mana kita nak dapatkan balik data tu? Pun dah sebut tadi, sama ada perlu tak kita simpan data yang lama. Data yang lama tadi tu, alamat yang lama tu perlu tak kita simpan? Tu you all kena fikir semua tu. Benda tu semua kena design betul-betul. Maksudnya you all kena sit down, kena bincang, perlu tak perlu for future. Kalau kata perlu, maksud dia kena pastikan ada table untuk simpan database tersebut ataupun ada table untuk simpan data tersebut. Okay, the next one, number 4. You may ask to redesign and modify existing databases. Okay, ni saya dah sebut banyak kali juga. Maksud dia, mungkin kita kena redesign ataupun modify existing database. Ini normal. Ini normal berlaku. Sekiranya berlaku business process berubah. Apabila business process berubah, of course kita kena redesign ataupun modify the existing table. Sebab tu kadang-kadang kerja dia ni kalau kata semua okey, tak ada masalah. Tapi kalau kata ada penambahan, itu yang kita nampak tu. So that's why kalau kita tengok kebanyakan sistem, website ke dan sebagainya, nampak tak biasanya dia akan ada version. Perasan kan? Version 1, lepas tu dia akan jadi pula version 1.1, version 1.2, version 1.3. Kalau kata version 1.4 tu dah settle, dia masuk pula version 2. Version 2.1, 2.2. Maksud dia kat situ, bila ada version tu, inilah yang akan berlaku ni. Maksud dia ada perubahan yang berlaku, especially on the design and also on the maybe the system and also the database. So dia kena sentiasa update. Dia kena sentiasa update, redesign. So maksud dia kerja dia macam tak habis. Walaupun nampak kadang-kadang bila dah siap projek, nampak boleh relax, tapi kalau ada perubahan, dia pening kepala balik lah. Okay, because we need to redesign and also modify the existing database. Alright, so far ada soalan tak? Ada soalan setakat ni? Clear ni saya cakap seorang ni. Ada soalan tak setakat ni? Boleh faham tak setakat slide yang Faham. Faham Ya. Right, good. Okay, let's continue. Slide number 37. Normalization database design continue. ER diagram. Okay, pun dia ulang balik je ni. Ni dah banyak dah ulang-ulang. Untuk nak dapatkan apa tu, a proper design, kita kena ada ERD ni. Okay, so apa guna ERD pun dah sebut banyak kali. Provides the big picture or a macro view of an organization, data requirement and also operation. So benda yang saya rasa banyak kali ulang ni, hopefully you dah boleh jawab lah kalau kata keluar soalan macam ni. Maksudnya kita nak dapatkan satu gambaran yang besar, a big picture. On what? Organization, requirement ataupun operation. Bila kita sebut operation, maksud dia punya business process. So kita kena dapatkan the whole picture tu. So that's why for your project nanti, so you all kena faham cerita tu. Kalau dia nak jual kain, macam mana proses dia jual kain tu. Kalau dia nak jual apa tu, budu ke, macam mana proses nak jual budu. Okay, start from A sampai Z. Ni yang kita maksudkan. Maksudnya kita kena design benda tu, kita dapatkan. Nampak simple je jual budu contohnya, jual kain. Tapi the process itself tu, kita akan nampak lah from A to Z. Tu kita masukkan dengan ERD tu. Okay, created through an iterative process. Ni pun dah ulang banyak kali dalam chapter ERD pun ada sebut benda ni. Iterative pun tadi saya sebut benda yang sama. Maksud dia proses yang berulang-ulang. Okay, ni dah boleh sikit lah, tak perlu cerita panjang-panjang ni. Okay, identify relevant entity, their attribute and also their relationships. Okay, use to identify additional entities and also attribute. So ARD ni untuk kita nak identify entity and also attribute. Ni yang you all akan buat nanti for your exam and so on. Of course kita mesti akan ada macam soalan wajib ni untuk ERD, for the ERD. Okay, the next one, normalization procedure. Focus on characteristic of specific entities. Maksud dia kita fokus kepada setiap entiti tu.
Macam tadi entity apa tadi? Kita ada entity student, employee, lecturer. Kita akan fokus on the characteristic tu. Apa dia boleh buat, dependency, dia bergantung kepada mana dan sebagainya. And also a micro view of the entities within the ER diagram. So kita kena tengok micro and macro. Mana yang besar, mana yang kecil. Maksud dia kita kena dapatkan lagi dia gambaran tu, makin lama makin detail, makin lama makin detail. Okay, for the ER diagram. Okay, number 2, difficult to separate normalization process from the ER modeling process. Okay, dah sebut banyak kali lah. Sebab dia jalan serentak concurrently. Normalization and also ER ni. Two technique should be used concurrently. Dah banyak kali sebut dah ni. So saya rasa benda ni dah 2-3 kali jumpa dah statement ni. Okay, the initial ERD for a contracting company. The initial ERD for a contracting company. Ni contoh jugalah selain daripada macam kalau kata you all nak tengok nanti, ni pun part of the example. Yang untuk you all boleh buat, especially for your test ataupun you all punya final exam nanti. Alright, so sebahagian daripada contoh lah ni. Dia kata contoh employee and project. Apa dia maksud kat sini? So dia kata apa? Each employee has one or main job classification. Jadi setiap employee, jadi soalan nanti dalam tu mungkin dia akan jadi macam ni lah ni. Dia akan beri dalam bentuk macam ni dan you all kena transform dia dalam bentuk begini. Ni juga, this is part of the example yang boleh merujuk kepada maybe soalan for the test or for the final nanti. Okay, so kita akan nampak tak? Each employee has one main job classification. Maksud dia setiap pekerja ni dia akan ada apa tadi ni? Akan ada satu. So nampak tak dekat sini satu ni? Ni yang belah dalam ni, satu ni. Okay, job classification. Any job classification may be held by many employee. So dekat sini many. Sini satu, ni nampak di sini satu, sini many. So statement ni menyebut begitu. Alright, so many. Yang dalam tu satu dengan kosong ni maksud dia boleh ada mandatory satu ataupun dia boleh ada optionally kosong. Dia boleh ada, dia tak boleh apa tu, dia tak perlu ada employee langsung pun tak apa. So kena properly put sama ada mandatory or optionally tadi ni. So kita kena tengok saat nak letak 1 or 0 dalam ni. Okay, number 2 dia kata apa? Some job classification have not yet been staffed, therefore employee is optional to job. Ni statement ni merujuk kepada yang kosong ni. Ni merujuk kepada yang kita sebut 100111 ni. Optional. Some job classification have not yet been staffed. Maksud dia ada beberapa job ni yang tak ada staff lagi. Jadi optionally dia boleh tak ada staff langsung. Kita letakkan sini 0. Tapi kalau kita tengok kebiasaannya dia akan jadi many. Many yang ini ni adalah merujuk kepada yang ini. Okay. So far okay boleh nampak tak? Ni kalau kata kita dah boleh buat yang ni nanti saya cari contoh-contoh yang lain lah. Yang ini dah jelas ni, spesifik dah. Dia bagi step by step dah ni. Okay, next. Okay, dia kata apa? Employee dengan project. Employee is assigned to project and project requires employee. Okay, so maksud dia ada dua, two-way communication tu. Satu, employee assign project, project requires employee. Alright. Kemudian kita akan nampak dekat sini, ni one to many nanti you double check balik lah. Macam saya sebut, yang ini tadi dah jelas ni. Biasanya dia akan bagi macam ni. Yang ini nanti you kena check balik. Dia akan sebut one many ke, only one ke, each ke. So perkataan-perkataan tu yang you all akan identify untuk menentukan one ke many. Right? Tapi for your project, you all yang akan tentukan sendiri. Bincang, discuss properly dan kena faham jalan cerita tu. Ni employee ni satu ke dua, satu ke ramai, boleh ke tak ada employee. So maksud dia you all kena tanya soalan-soalan begitu, baru you all boleh design benda ni. Tapi tak apa, kalau kata salah, don't worry, nanti kita ubah balik. Dia bukan macam sebut tadi, dia iteratif. Maksud dia boleh berulang-ulang. Okay, kemudian after that kita dah ada employee tadi, the final implementation. So maksud dia dekat sini dah berubah dah ni. Kan employee asalnya project. Dekat sini dia kata apa? Employee manage pula project. Contoh, employee manage project. Sebab apa? Dekat tengah-tengah ni dia berubah ni disebabkan dia adalah many to many. Bila berlaku many to many, dekat sini dia kata apa? Employee assignment. Assignment ni apa ni? Verbs, perbuatan. Assign employee, assignment, project. So employees enter assignment requires project. Ini adalah bridge ni normally. Nampak tak bridge? Sebab dekat sini many,
dekat sini many. Okay, check balik betul. Biasanya bila masuk saja dekat bridge, yang many tu akan duduk dekat dia. Ni, yang cross foot ni, many ni. Okay, setakat ni clear Bila bridge pastikan bila table tu adalah bridge, biasanya yang many tu akan duduk dekat table tu. Yang ini. Alright, kena hati-hati. Okay, ni simple rules dia. Okay, yang optional ke, yang mandatory tu, itu you all boleh discuss balik lah. Nak bagi optional ke, betul tak project tu optional, dia perlu ke tak perlu. So maksud dia, that's the question that you need to answer. Dan kalau kata dah rapat kata sepakat, then put as a design. Okay, so dah settle kat sini. So asalnya tadi dekat sini requires ni, okay, dia dah jadi sebagai assignment sebab dia jadi bridge sebab kat sini ada many to many ni. Sini ada nampak sini ada many. So akhirnya dia boleh create bridge kat situ. Okay, the next one, this is the implemented database for the contracting table. Akhirnya kita boleh masukkan for each table the data tadi ni. So for example macam saya sebut tadi, table project, katakanlah project ni memang ada 4 saja. 4 lah. Sebab project ni dia jarang dia bertambah by day. Kan? Kalau ada pun very rare lah. Jadi mungkin setahun, 2 tahun akan datang baru dia add another project. So daripada 4 jadi 5 dan sebagainya. Sama juga macam job tadi ni. Okay, job ni jarang bertambah ni. Kan, kalau kata kita dah ada senarai job kat sini, programmer, sistem analyst dan sebagainya, biasanya kalau tak ada penambahan job description kat sini, tak perlu tambah dah. Itu je lah. Kalau ada 5, 5. Kalau ada 10, 10. Right? So tak perlu tambah. Unless kalau kita perlu, nanti tambah semula. Okay. Dan termasuklah juga assignment. Nampak tak yang ini yang data dia akan jadi banyak. Sebab assignment ni akan berulang-ulang. Akan berulang-ulang. Okay, the next one. Denormalization. Okay, apa maksud denormalization? Topik ni adalah topik normalization, tetapi dekat sini dia sebut denormalization. Okay, denormalization kata creation of normalization is an important database design goals. Okay, processing requirement should also be a goal if tables decompose to conform to normalization requirement. Okay, number of database table expand. Okay, dalam normalization ni simple je. Normalization kita pecahkan table. Denormalization ni sometimes kita kena gabungkan balik table tu. Ada certain condition di mana kita kena gabungkan. Bila dah terlalu banyak table pun kadang-kadang dia akan jadi isu. Because kita kena buat banyak kerja. Nak masuk table ni, masuk table tu, masuk table ni dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada proses yang kita perlu denormalize semula. Okay, maksud denormalize kat sini, kita mungkin table A dengan table B tadi ni kita gabung balik. Untuk mengelakkan terlalu banyak pecahan table. Tapi dengan syarat kena jagalah semua tadi tu. Partial, transitive. Kalau ada pun kita cuba minimize. Alright, this is what we call as a denormalization. Biasanya berlaku dekat force NF. Dia biasanya dia akan berlaku dekat force NF dan lepas pada tu biasanya dia akan denormalize balik. Dia akan gabung semula ada beberapa table tu. Okay, denormalization dia kata apa? Joining larger number of table takes additional disk input, output, operation and also processing logic. Macam saya sebut tadi, bila kita dah pecah-pecah table, makin banyak table, makin banyak perkara yang kita kena handle. Especially on the operations and also processing logic. Sebab nanti kita akan buat link. Nanti kita akan belajar SQL after this. Nanti pada minggu akan datang kita akan tengok SQL. Maksudnya kita akan buat link antara table dengan table. Jadi makin banyak table, dia makin banyak proses. Okay, jadi apa yang berlaku nanti, dia akan jadi conflict among design efficiency, information requirements and also processing speed are often resolved through compromises that may include denormalization. So maksud dia dekat sini, bila dah terlalu banyak table, mungkin dari segi efficiency tu dia dah berkurang. Kan, kita kena update table ni, table B, table C, table D sampai table F contohnya. Tapi bila kita kurangkan table, normally kita boleh ada produktif sikit lah kerja. Tapi macam saya sebut juga ni, benda ni kena bincang. Dia bukan benda yang boleh straightforward macam tu je. Okay? Sama ada dia speed ataupun apa-apa sahaja perkara yang melibatkan the process. Alright. Ni biasanya kalau perlu kita buat denormalization balik. Okay, unnormalized tables in the production table database tend to have these effects. Okay, itu kita sebut dah. Unnormalized, UNF ataupun 0NF.
Okey, 0NF ataupun UNF. Ni dah jumpa dah perkataan-perkataan ni. Sebelum ni. Okay, data updates are less efficient because program that read and update table must deal with larger table. Maksudnya kalau table kita dalam bentuk unnormalized, yang table besar itu kan, yang tak pecahkan lagi tu, maksudnya kita kena deal with larger table. Ni pun dah cerita lah banyak kali dah ni, dia ulang-ulang je ni. Kan? Sebab table kita panjang, dalam tu semua kita nak letak dekat dalam tu. Jadi kita kena deal dengan table yang besar. Okay? Macam kalau kita tengok pada buku ledger lah, simple example. Okay, kalau kita pergi tengok kedai, dia ada satu buku, dalam tu lah semua dia tulis. Nama pekerja, nama apa tu dia punya tarikh beli, tarikh jual, dia punya supplier, orang yang berhutang dengan dia, semua dia tulis dalam satu buku. Jadi kalau kata kadang-kadang dia susah nak deal. Bila nak cari balik data susah. Dia kena selak beberapa buku surat baru jumpa. Itu pun kalau jumpa. Contoh, ni maksud dia unnormalized. Okay, number 2, indexing is much more cumbersome. So kita kena tengok balik index tadi tu. Pun dah cerita dekat atas. Kita kena pecahkan dan sebagainya. Kita kena buat indexing balik. And number 3, unnormalized table yield no simple strategy for creating virtual table known as views. So kita kena pastikan dia maknanya kadang-kadang unnormalized ni memang dia satu benda yang kalau boleh kita elakkan lah. Sebab apa nanti semua proses akan berlaku dekat situ. Okay, the next one, denormalization. Continue use denormalization cautiously. Pun dah sebut tadi, kita kena hati-hati bila nak buat normalization, bila nak buat denormalization. Kita bukan boleh buat suka-suka je. Kena discuss, kena bincang. So that's why in the environments of database, benda-benda macam ni biasanya kita akan sit down and also kita kena study and kita kena discuss again. Baru kita boleh buat keputusan. Sebelum kita tak boleh main suka-suka hati je. Okay, the next one dia kata apa? Understand why under some circumstances unnormalized table are better choice. Okay, dalam keadaan-keadaan tertentu, okay, table yang unnormalized ni lagi bagus. So that's why kata dia, there is no solid yes, there is no solid no. Okay, nanti you akan dengar perkataan saya sebut ni. There is no solid yes, there is no solid no. Maksudnya dia tidak ada 100% yes, dia tidak ada 100% no. Kadang-kadang benda ni bagus, kadang-kadang benda macam ni bagus, kadang-kadang normalized tu better, kadang-kadang unnormalized is better than others. So bermaksud benda ni kita kena discuss. Dia punya the issue is nak buat apa pun. Sebab tu kalau kita tengok dunia pekerjaan yang ada ni, kejap-kejap meeting. Kenapa nak kena meeting? Benda ni macam ni lah. Kita kena buat meeting supaya kita dapat kata sepakat. Nak buat ni, nak buat tu, kita tak boleh ikut suka hati kita je. Itu sebab tu perlunya meeting. Nampak macam kadang-kadang ada orang kata meeting buang masa. No. Tapi janganlah sampai melengit-lengit kan. Itu je lah. Meeting sekejap je. Point dia 1-2 je. Tapi dia berborak benda lain. Itu different story lah. Tapi for the meeting, penting untuk kita nak dapatkan benda ni. Sebab kita nak kadang-kadang kita nak dapatkan pandangan orang lain. Orang ni kata normalization better. Ada orang kata denormalization is better. So bincanglah dekat situ. Summary. Okay, last one. Okay, normalization is a table design technique aimed to minimize redundancy. Okay, this is the keyword from part 1 hari tu. The keyword is redundancies. First 3 normal form, first, second and third are most commonly encountered. So yang ni pun dah sebut banyak kali. Yang first, second, third ni yang paling biasa lah kita akan buat. And normalization is an important part but only a part of the design process. Dia penting tapi only a part, satu bahagian saja dalam design process tu. Ada bahagian lain, ada proses lain yang kita kena buat. Maksudnya kita tak boleh nak 100% concentrate kat sini. Kita kena buat tapi kita kena put as a part of the design. Dia bukan the design itself. Untuk satu je. Kita ada macam-macam lagi kita kena buat nanti. Number 4, continue the iterative ER process until all entities and their attribute are defined and all equivalent tables are in the third normal form. Kita kena iteratif ni, kita kena ulang-ulang balik. Macam iteratif ni macam air terjun. Kan dia dah turun, nanti dia jadi awan balik, dia turun balik hujan, dia jadi balik air terjun. Dia akan pusing balik iteratif tu. Right? And the next one, a table in third normal form may contain multi-value dependencies that produce either numerous null value or redundant data. Okay, so possible, tak ada masalah. It may be necessary to convert a third normal form to the fourth normal form by splitting
such a table to remove multi-value dependency. Sekiranya berlaku lagi dependency dalam third normal form, baru kita boleh proceed to fourth normal form. Okay, untuk elak apa tadi? Untuk remove multi-value, data-data yang berulang. Okay, the next one, tables are sometimes denormalized to yield less I/O which increase processing speed. Okay, apa tujuan dia kita gabungkan balik table tu? Okay, biasanya kita nak improve ataupun increase processing speed. Macam kita, kalau apa yang kita akan buat ni mungkin data tak banyak, 10, 20, 100, 200. Kalau kita tekan komputer yang laju sekejap je, mungkin tak sempat berkelip pun dia dah buat dah. Tapi bayangkan kalau data tu ada 1 juta, 2 juta, 1 bilion dan sebagainya. Macam contoh data untuk rakyat Malaysia, ada katakanlah ada 30 juta rakyat Malaysia dalam satu sistem di Jabatan Pendaftaran Negara. Cuba bayangkan. Okey, cuba bayangkan kalau kita nak search nama kita saja, agak-agak berapa lama dia boleh jumpa. Sebab tu perlukan satu sistem yang boleh straightforward. Masuk je nombor IC kita, pap dia jumpa. Tapi data dalam tu ada lebih kurang dalam 30 juta data manusia ataupun rakyat Malaysia yang ada dekat Malaysia ni, contoh. Nampak kan? So kalau kita perlukan processing speed, kalau tak nanti kita pergi kat Jabatan Pendaftaran Negara nak tanya nak cari kita punya maklumat, bagi nombor IC, dia suruh tunggu balik minum, petang datang balik. Tak nak lah macam tu kan, sebab dia kata lama nak proses ni. Tak boleh. So maksudnya kita kena faham table tu kita kena properly design. Baru dia akan nampak cantik in terms of speed dan sebagainya. So mungkin zaman you all tak rasa sikit speed ni, sebab komputer dah makin lama makin canggih, makin laju. Masa zaman-zaman saya belajar dulu, yes, processing speed ni memang sangat-sangat crucial. Kita tak boleh letak data yang salah, ataupun kita tak boleh design yang apa tu tak betul dan sebagainya, nanti dia akan affect speed dan sebagainya. Okay, settle on that part. Okay, settle. Kita dah habis for normalization. Alright. So any question so far? Ada soalan tak nak tanya? Dah selesai dah untuknya ni. More or less lebih kurang dalam 45 minutes to 50 minutes for part 2 ni. Okay, any question so far? Soalan yang untuk macam dia bagi denormalization tu kan, sir. Macam contoh kalau soalan dia dah bagi 3NF terus lah. Maknanya denormalization tu dia nak gabung balik. Nak gabung balik. So dia kita nak kembalikan ke unnormalized kan? Ya betul. Dia So, boleh patah balik. Mungkin sama ada dia boleh pergi balik kepada third NF ataupun dia boleh patah balik ke second NF. Okey. Ataupun biasanya dia punya cycle tu dia akan pusing balik, dia akan pergi balik kepada main table yang unnormalized tadi tu. Sebab tu tadi dia sebut macam tu, unnormalized. Tapi normally kadang-kadang daripada fourth tu dia akan balik kepada third. Third dia akan balik kepada 3. So maksud dia mungkin ada 1-2 table daripada third normal form tadi tu dia gabung balik. Bukan dia gabung semua, tapi possible dia gabung semua balik. So itu dipanggil iterative tu. Dia akan pusing balik. So maksud dia benda ni dia akan berpusing tau. Dia akan pusing. First pergi pada second, second pergi pada third, third pergi pada BCNF and then ataupun fourth on F. Atau andai kata dah dekat fourth NF tu dia perlu gabung, maksud dia kena ambil certain table yang nak gabung tu dia gabung. Jadi dia akan balik kepada third NF tadi, table tersebut. Okey. Ataupun mungkin dalam third tadi tu kita perlu gabung, perlu di-normalize, dia akan gabungkan beberapa table dan dia akan jadi second balik. Itu contoh. Tapi macam bila dia jadi second, dia akan jadi balik isu multi-value tadi. So maksud dia kena properly lah, tengok balik, design balik. Kan, perlu okey ke tak okey, yang mana yang lagi laju, speed, kalau kata semua orang boleh terima, kaedah macam tu, proses macam tu, then kita boleh proceed. Tapi dia kata normal tadi, 1 sampai 3. Most common 1 until 3. So yang biasanya denormalization ni biasa bila dah sampai ke 4. Dan bila sampai ke 4 tu biasanya bila dia dah buat sebab bila 4 ni dah makin banyak table dia pecah. So dia tengok ada certain table ni, table A dengan contoh table C dengan table D ni, sepatutnya tak perlu pecah ni, kita gabung balik lah. Kita denormalizekan balik table tu. So mungkin kita gabungkan C dengan D tu balik. Ataupun mungkin nak gabung semua balik. Terpulang. Tengok pada keadaan semasa. Okey. Boleh faham Ayub? Maknanya proses ni dia tak ada something yang spesifik. Dia tak ada something spesifik. Maknanya kita patah balik ke sini, kita patah balik ke sini. Jadi dia kena tengok pada the situation tu. Dia kena proses tu. So that's why benda ni perlukan experience lah. Bila kata you all involved dengan this kind of things, project untuk database dan sebagainya, mungkin you akan lebih faham apa yang saya cerita ni lah. Kalau kita buat setakat exercise je, bolehlah nampak. Tetapi kita mungkin
perlulah keluar. Kalau kata you all memang minat dalam ni nanti, at least dalam mana-mana you all involved dengan project database and so on, mungkin you all akan nampak perkara ni. Mungkin you all tak buat secara di physical, maksudnya mungkin bukan you all yang buat, tapi at least you all boleh faham apa yang database designer cuba sampaikan, apa yang database administrator cuba sampaikan. So you all faham, oh benda ni dia kenapa dia kena jadi macam ni. Jadi tak adalah kita argue kat dia. Kan kadang-kadang dalam meeting yang jadi bergaduh ni, okay, kadang-kadang macam itulah, dia tak faham apa orang cuba sampaikan, tapi dia nak buat pandai. Itu problem dia sekarang ni, kan. Biasanya orang IT selalu kena lah. Kita suggest benda lain, dia kata benda lain. Tapi kita suggest ni, biasanya kita dah faham technical ni. Benda ni boleh buat, benda ni tak boleh buat, benda ni kalau buat jadi macam ni, kalau kita buat jadi macam ni. Tapi dia argue. Sebab satu mungkin nakkan cost yang murah. Tu biasalah, tu normal. Kan kita kata kita kena tambah sekian untuk nak increase speed. Dia kata tak boleh. Kan kalau tambah sekian kena tambah duit, saya tak nak macam ni. So tak boleh lah, so terpaksa terima lah. Kalau tak nak tambah duit, slow lah sistem tu, contoh. Nampak tak? So maksud benda-benda beginilah yang kena, biasanya akan ada discussion. Perlukan discussion, itu perlu experience lah. So you all kena masuk alam pekerjaan, kena lalu proses-proses ni. Okay, masuk meeting, dengar apa orang cakap, dengar apa orang present. Kalau faham boleh buat argument, kan. Kalau nak bantah pun kita kena bantah dengan fakta and so on. Okay, alright, any other question? Ada soalan lain tak? Daripada Ayub yang selalu tanya ni. Ada lagi tak? So far yang lain boleh faham tak? Okay tak? Alright, so kalau tak ada soalan, okay, I will stop presenting. And also I will stop recording. Right, so with that, thank you very much. Right, kita akan jumpa lagi insyaAllah pada hari Jumaat for the lab session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.